al-yawma la yunfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak berguna harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang datang kepada Allah membawa hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera ni qalbun salim. Kalau kita nak ulas panjang, cukuplah kita kata kita bawa menghadap Allah hati kita yang sejahtera daripada kufur, syirik kepada Allah. Hati kita yang sejahtera daripada sifat-sifat mazmumah, hasad, dengki, riak, takabur, ujub dan sebagainya. Kita bawa hati ni untuk menghadap Allah. Hak lain tak berguna. Jadi sebab tu ditunjukkan kepada kita pentingnya proses kita menyucikan dalaman kita ni. Jadi kita nak cuci lagu mana tuan-tuan dan perempuan, jangan balik pakai duk bedah. Duk mentang Pak Hang bedah aku dulu, tadi aku belah Pak Hang pula. Lepas tu cuci buk kelorok apalah lalu. Bukanlah betul. Penyucian jiwa, penanaman ilmu, iman, hikmah ni melalui ni kita duk buat pagi-pagi ahad ni, majlis ilmu. Sebab tu penting ilmu ni mengaji. Inilah masa kita sucikan hati kita. Dia bukan jenis cuci dengan kelorok. Hati kita kena cuci dengan ilmu. Kita kena tahu hak ni aku buat tak betul selama ni, hak betul lagu ni. Kita pun buang hak tak betul tu. Cucilah hati kita. Tapi kena tahu. Nak tahu tu lah dengan proses ilmu. Sebab tu Nabi kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang Islam laki-laki dan juga orang Islam perempuan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Jangan berhenti. Biar kita hari-hari duk cuci dalaman kita. Kalau dalam kita suci, Allah panggil menghadap dia bila pun tak apalah, tuan-tuan. Tapi kalau kita kotor, kita cukup takut. Ini yang banyak. Jadi ini satu pengajaran kita kena ambil. Pentingnya mengaji. Kalau tak boleh jadi alim sampai boleh mengaji pun tak apa, asal kita boleh suci hak dalaman kita ni, kan? Daripada benda-benda yang kita sebutkan tadi. Sebab inilah dia tetamu Allah yang istimewa, orang yang bersih. Allah itu bersih, dan Allah suka kepada orang yang menyucikan. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala suka orang-orang yang menyucikan diri. Kadang-kadang kita kesian tengok setengah-setengah kawan-kawan kita sampai umur banyak dah, umur dekat 50, 55 dah, duk bergelomang lagi dengan benda-benda yang nak jadi dosa. Duk tak mau sucikan lagi jiwa dia, dada dia, hati dia. Duk ajak main mengaji, duk nantilah, duk nanti situ. Bila nak ikut kami pergi mengaji mah, tengok lapang-lapang tu. Dulu kata kalau pilihan raya, pilihan raya dia kalau boleh pula, tapi jalan pula bagi hilang letih, tapi hanyai lah mana ngaji dak juga. Apa kata tengah duk wang win geluk pi. Tak ada nak suci satu ketulan yang dipanggil al-qalbu. Kan? Ketulan hitam disebut di sini. Tempat ni tempat syaitan suka duduk. Kita biar dia duduk bergayut di hati kita sampai ketua, sampai jumpa Allah. Allahu akbar, malang lah orang. Jadi alhamdulillah, sebab tu kita syukur tuan-tuan. Allah bagi kita seronok dengan taman syurga ilmu ni. Kita nak cuci dalaman kita. Cukup mahal sebenarnya nilai dia. Sebab tu majlis lagu ni, siapa bagi sumbangan pahala cukup besar. Ni hak depa bagi ekor apa semua ni,
dapat pahala macam tuan-tuan main mengaji. Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyedia mencari jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan ke syurga Allah. Kata ulama yang kata man salaka tu bukan saja orang hak main mengaji, orang hak sedia tempat mengaji. Orang yang bagi kemudahan orang boleh mengaji pun Allah Ta'ala permudahkan dia jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana pentingnya sebab tu Nabi dimulakan perjalanan nak jumpa Allah dengan proses ilmu. Ilmu bukan setakat ilmu saja, tapi tazkiyah, penyucian diri. Waktu maklum-maklum, jangan duk jawab orang kata awak pergi mengaji di Wedah hari Ahad sajalah, dah tak ada apa, pergi dengar pi lah. Kita tak mau jawab itu. Kita nak jawab, oh ya aku ni mohon banyak jahil, banyak kotor dalam diri ni. Aku pergi ni aku nak cuci hati aku. Mudah-mudahan kalau Tuhan panggil aku jumpa dia, aku bawa qalbun salim, hati yang bersih macam Nabi jumpa Allah malam Isra Mi'raj. Kita jawab lagu tu. No? Jangan kata saja tak pi pun kawan-kawan kat pi lah ambil hati depa. Jangan. No, hak debu ni hak main mengaji dia tengok 3 muka. Ni. Mula-mula dia tengok muka ustaz. Tak ni tengok dalam televisyen putih sikit. Yang tak ni awak gelap. Sampai sejam lebih tak berhenti dia tengok muka yang kedua, muka jam. Tu kat ke-10 lah. Tu naik ke langit dah lagi. Kenapa? Ni bila orang nak habis ni? Kau kerat waya apa dah. Sampai 2 jam tak berhenti lagi. Dia tengok muka yang ketiga, muka pintu pagar. Tuan-tuan, kita mengaji ni dia Isra Mi'raj tunjuk kepada kita apa tujuan belajar. Tujuannya nak dapat hati jiwa yang bersih. Sebab apa? Sebab kita mau tak mau kita kena jumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kemudian Nabi SAW bila dijahit, bila dicop dengan dibedah tu pula dinamakan dengan apa dibedah Nabi, pisau apa? Sebut dalam kitab apa nama Kifayatul Muhtaj, kitab Isra Mi'raj. Rasulullah SAW dibedah dengan nurul baydah, dengan cahaya putih. Kalau 50-60 tahun dulu pergi habang cahaya putih, orang kampung tu terkengang. Ada kau pisau cahaya tak boleh terima, tapi lah tak ada masalah. Pembedahan laser tu nurul baydah. Kita tengok Allah Ta'ala dunia ni semakin penghujung dia keluar semua hak nak membenarkan cerita Quran, cerita hadis. Dia jadi begitu. Dia jadi tak tahu. Kita pun tengok ini satu yang menguatkan lagi keimanan kita. Kan. Lepas tu dibawa marilah tunggangan daripada syurga yang dinamakan burak. Dengan keburak, lalu mereka pun berjalanlah. Dalam sepanjang perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah SAW ditemani oleh malaikat Jibril dan Israfil, 2 orang malaikat teman. Jadi sebab tu kita pun tuan-tuan dan puan-puan ambil sunnah Rasulullah. Nak pergi mana-mana jangan seorang. Kita berkawan, kan, seorang ataupun 2 orang. Kalau berkawan ni dia selamat. Dia selamat. Saya dulu pun duduk jalan seorang. Lepas tu macam mana nak buat bagi bini ikut. Kita pun baca Isra Mi'raj, tengok kan, dia kena teman 2 orang. Barulah kita apa-apa hai tambah umur banyak ni, penat tengah jalan seorang-seorang. Nak ikut tak? Tak mau ikut, nak cari orang lain ikut. Tak apa, dia kata abang tu dandan nak ikut. Jadi kita dalam Islam jalan jangan seorang, musafir jangan seorang. Ada
teman kita jalan berjemaah. Tiba sampailah di tempat-tempat yang tertentu, no? Rasulullah SAW berhenti dan sembahyang sebanyak 2 rakaat. Dalam perjalanan tu sampai beberapa tempat Nabi turun dan turun situ sembahyang. Pertama, negeri Taibah. Taibah ni iaitu Madinah, dulu dipanggil Taibah, di mana ditunjukkan di tempat Nabi akan hijrah. Rasulullah turun sembahyang 2 rakaat di situ. Kemudian sampai di Bukit Tursina, iaitu tempat Nabi Musa menerima wahyu daripada Allah. Lepas tu pula Baitul Laham, tempat Nabi Isa dilahirkan. Jadi ini tempat-tempat yang ada sejarah, yang ada kemuliaan lahirnya peristiwa-peristiwa yang bersejarah dalam Islam. Nabi turun, Nabi semayang, no? Jadi kita bila sampai tempat-tempat, no, yang istimewa yang macam ni, jangan pergi duduk ambil gambar saja, no? Semayanglah sunat 2 rakaat, no? Macam mana Rasulullah SAW buat. Kemudian dalam perjalanan juga baginda SAW menghadapi gangguan jin afrit. Pula dah habis dah monti sembahyang 3 tempat tu, nak jalan lagi, tiba-tiba jin afrit kejap Rasulullah, nak ganggu perjalanan Nabi. Kemudian sambil membawa obor, sambil bawa obor dia kejap tuan-tuan. Lalu Jibril ajak Nabi doa, lalu dibaca doa ni, tersungkuk jin afrit, bangkit balik, ligan lagi, no? Baca lagi sekali, tersungkuk, habis, rebah jin, kan? Saya dulu gambarkan bila jin ni rebah, tersungkuk, tentu jatuh ke depan, lutut dia pun jatuh dulu kan, tersagat lutut jin, luka lutut jin. Bila lutut jin luka, seluar jin pun koyak lutut. Kan? Kita tak ada kitab lah, ni saya reka lah. Jin lodeh tinggal malam tu, budak-budak lah aku ambil pakai. Tuan-tuan sekalian, Nabi memusuhi, baca doa tu lambang memusuhi. Jin ni dia ada spesies syaitan, iblis apa semua lah, no? Tengok surah Al-A'la tunjuk kat kita, kan senang nak pergi ke Allah. Kita akan diganggu oleh syaitan, iblis. Sebab tu kena ada kekuatan awal yang diberikan kepada Rasulullah waktu pembedahan tu. Pasal kita akan hadapi benda ni, bukan saja Rasulullah, bahkan kita semua, no? Allah nak sembahyang tuan-tuan, nak kebajikan, nak main mengaji, nak apa, iblis dia kacau lah, macam-macam halangan, no? Dia jadi begitu. Tapi kalau kita ada ilmu dalam ni, kita ada hati yang bersih, suci, maka inilah yang akan bagi kekuatan kepada kita untuk terus, no? Terus menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian Rasulullah menyaksikan pula beberapa peristiwa-peristiwa simbolik yang amat ajaib dalam perjalanan tu. Antaranya satu kaum yang sedang bertanam dan terus menuai hasil tanaman mereka. Apabila dituai hasil buah tu, kan, keluar semula seolah-olah sebelum lagi dituai. Hari tu juga tuai, depa tu duk tuai, duk mengerat lah. Kalau padi ni duk mengerat, duk sat dia naik balik. Dia naik balik. Benda ni berlaku berulang-ulang. Rasulullah diberitahu oleh Jibril, itulah dia kaum yang berjihad fisabilillah, yang digandakan pahala kebajikan sebanyak 700 kali ganda, bahkan sehingga gandaan yang lebih banyak. Orang yang belanjakan harta dia fisabilillah, kan, no? Kita bersedekah untuk jalan Allah, kan, untuk masjid, untuk apalah, untuk fisabilillah ni, no? Diganda sehingga 700 kali ganda.
Maklum bagi RM1, Allah bagi pahala RM700. Kan? Bagi sekupang diganda 700 kupang. Lagu tu bagi 1000 diganda jadi 700,000. Tuan-tuan, pahala yang kita belanjakan ke jalan Allah. Sebab tu orang yang faham ni dia berebut-rebut nak buat wakaf, nak bersedekah. Ni dia boleh bagi ni, kan bukan pasal nak ada undi apa kot, nak bagi mengaji. Nak undi pun tak kenal kat dah. Jadi nak ada pahala, dia tak pahala. Tuan-tuan, ada satu masjid di Pulau Pinang ni, kan kita duk cari dana nak bagi, nak buat masjid. Seorang hamba Allah dia bagi 10 juta seorang dia. Langsung kita tak kutip daripada. Saya pergi ceramah satu masjid dia Ustaz, Masjid Ampang Jajar dekat Sentaya lepas tu, apa nama, Wadi Hana. Lah dia buat dah siap dah masjid 3 tingkat masjid. Tu pun seorang lawyer main nampak pihak masjid, saya ada wakil, ada seorang nak buat sumbangan sikit untuk masjid. Dia pun membuat keluar risik nak tulis, nak bagi banyak mana, tak banyak, 5 je, 500 ke 5 juta. Jatuh lebih kau hak tulis. Tengok balik betul kan ni. Nama apa? Ambil duit sudah lah, nak tanya nama apa-apa. Rupanya kawan suruh lawyer tu main tak mau bagi habaq siapa dia. Saya pun ada jumpa satu orang begitu lah. Dia suruh saya buat satu benda wakaf lah. Tapi ustaz dengan habaq kata saya buat, habaq kata ustaz buat. Hebat orang dah tuan-tuan. Alhamdulillah, ni kesedaran. Kerana kita tahu ganjaran dia, yang Allah Ta'ala nak bagi. Tempat mengaji ni ialah fisabilillah. Sungguh, apa yang tuan-tuan sumbangkan untuk hidupkan majlis ilmu ni dapat pahala fisabilillah, diganda sehingga 700 kali ganda. Masjid, tempat mengaji agama, orang jihad perang fisabilillah macam di Palestin, tu semua yang dibuat untuk agama Allah. Ibarat dia macam orang mengetang pagi, petang naik balik, naik pula di berganda sehingga 700 kali ganda. Mana tak kita kalau ada bendang, masalah ni turun pergi mengerat dulu lah, orang tak mengerat dah. Dan mesin lah orang tak mengerat, orang pakai mengorat. Kan pagi kita pergi mengerat, sekali petang kita kepala orang tengok-tengok, tumbuh balik, lebih lagi pada pagi tadi hak kita kerat. Kan inilah ibarat orang yang sedekah fisabilillah. Tuan-tuan yang membuat, kalau Tuhan bagi rezeki kat kita, tumpah Allah bagi sihat, kita cari benda ni. Jadi Nabi diperlihatkan golongan ni. Kemudian Rasulullah jumpa pula satu tempat yang baunya cukup harum. Harum, wangi. Rasulullah SAW bagi tahu dia diberi, itulah dia bau kubur Masyitah. Masyitah mana? Iaitu tukang sikat rambut anak Fir'aun. Masyitah tu maksudnya, kalau terjemah bahasa Melayu, tukang sikat tu Masyitah. Kita pun ambil nama tu buah anak Masyitah, tak apalah. Tukang sikat anak Fir'aun bersama suaminya dan anak-anaknya, termasuk anak dia yang kecil yang bercakap. Waktu dia dibunuh oleh Fir'aun, dan salah dia kapal sikit saja. Masyitah ni duk sikat rambut Fir'aun, tiba-tiba terlepas jatuh, terlatah, tersebut perkataan Allahu Rabbi. Buat dua orang tu. Kan orang perempuan dia suka latah, tapi Masyitah ni latah bagus. Ada setengah latah suka duk sebut hak orang jantan. Jadi Masyitah dia latah sebut betul. Kan saya pun heran, kalau orang lelaki-lelaki latah dia duk sebut hak orang Tina latah sebut orang jantan. Pasal apa sebut hak lain? Allah ke Muhammad ke? Kita pun tak tahu, kena buat kajian.
Jadi jatuh bila Masyidah sebut perkataan Allah anak Fir'aun ni, heran. Ditanya Masyidah, adakah lagi lain Tuhan selain daripada pak aku? Sebab mereka zaman tu semua duk anggap Fir'aun tu Tuhan. Lalu Masyidah jawab, Rabbi wa rabbukillah, Tuhan aku dan Tuhan engkau adalah Allah. Kan? Ni Masyidah bukan tak tahu. Dia jawab lagu ni kalau tahu kat Fir'aun naya dia, Fir'aun akan hukum, akan bunuh siapa saja yang tak mengaku yang dia sebagai Tuhan. Lalu anak Fir'aun kata, maukah aku hantar, aku report ke apa aku? Han kata ada lagi Tuhan lain pada apa aku? Dia kata habang kan? Kerana kebenaran ni, kerana akidah yang sebenarnya, berjuang yang sebenar. Lalu pak dia pun anak dia pun habang kat pak dia, panggil Masyidah, benarkah anak aku kata engkau kata ada lagi Tuhan selain aku? Masyidah kata, ya Rabbi wa rabbukallah, Tuhan aku dan Tuhan engkau adalah Allah. Fir'aun suruh tarik balik, tak mau tarik. Akhirnya dihimpun keluarga Masyidah, dipanaskan kawah besar yang berisi air, ada setengah kata minyak. Bila tengah menggelegak tu, dia tahu seorang ahli keluarga Masyidah. Dia tak tahu sekali. Fir'aun ni dia tahu seorang suami dia turun dulu, nak bagi Masyidah tarik balik, tak tarik juga. Buah pula anak dia Hamzah, kan, mati pi. Akhir sekali sampai anak dia dukung duk nyusu, kan, nak tahu Masyidah pun rasa sayang anak ni baru tengah duk nyusu, kan, tahu. Barangkali mereka hak tahu anak tu ikut Masyidah pun. Hari ni kita hak tahu dalam tong sampah, hak tahu dalam jamban pun. Masyidah tahu anak dia kerana iman. Hampa hak tahu anak lah ni tak ada iman. Bagi ke anjing. Lepas tu dia tu teragak-agak nak tahu dalam kawah. Tiba-tiba duk teragak-agak tu, anak ni bercakap. Pada umur yang sepatutnya tak boleh bercakap. Dia kata, wahai ibuku, sesungguhnya engkau di pihak yang benar, lepaskanlah aku wahai ibu. Anak tu boleh bercakap, tuan-tuan. Lalu Masyidah pun yakin dengan Allah Ta'ala, lepas terjun dengan dia, dengan anak-anak dia. Satu keluarga dimakamkan di satu tempat. Malam Isra Mi'raj, Nabi lalu di situ. Allah bagi bau yang cukup harum, yang cukup wangi. Itulah dia perkuburan Masyidah sekeluarga. Ni orang perempuan kalau boleh jaga iman, Masya Allah, Allah bagi kemuliaan. Jaga. Nabi pun kata, mana-mana perempuan yang beriman dengan Allah, pelihara sembahyang 5